Silakan masuk, Cik. Terima kasih. Okay, Cik sihat hari ni? Sihat Alhamdulillah. Cik dah makan? Dah. Sebelum pergi ke sesi hari ni saya dah makan tadi. Okay, macam mana perjalanan Cik hari ni datang ke sini? Lancar sebab saya naik kereta sendiri. Lepas tu traffic pun tak jam, so okey je. Okay, sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Asfar bin Osman. Cik boleh panggil saya Asfar. Boleh saya tahu nama Cik dan sedikit latar belakang Cik? Nama saya Sofia Nuraisha binti Muhammad Abdul Rahim. Boleh panggil saya Sofia. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Johor dan saya merupakan pelajar UPM. Itu saja. Okay, Sofia dah pernah join sesi kaunseling ke sebelum ni? Belum. Belum, okey. Jadi sebabkan Sofia belum pernah join kaunseling, saya akan terangkan dulu apa maksud kaunseling ni. Kaunseling ni adalah satu proses di mana saya sebagai kaunselor Sofia akan cuba membantu Sofia untuk mencari jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Cik Sofia sendiri. Adakah Sofia jelas? Jelas. Okey, sebelum tu saya pun akan ingin mengingatkan bahawa saya di sini adalah sebagai kaunselor Sofia dan Sofia adalah klien saya untuk sesi kali ini. Okey, dalam sesi kaunseling ini kita akan adakan 3 fasa, iaitu fasa permulaan, fasa pertengahan dan fasa penamatan. Okey, saya juga ingin mengingatkan bahawa dalam sesi ini segala apa yang dikatakan dan dibincangkan oleh Cik Sofia dan saya hanyalah tertakluk pada sesi ini saja kerana ia termaktub dalam etika kerahsiaan. Jadi Sofia jangan risau kerana perkara yang dibincangkan pada hari ini tidak akan dikeluarkan kepada pihak ketiga, iaitu di luar sesi kita ini. Hanya diketahui oleh kita berdua saja. Tapi sekiranya Cik Sofia punya masalah ini agaknya menjadi lebih besar ataupun lebih berat yang memerlukan pelibatan pihak ketiga, maka ia akan dibolehkan untuk dibincang, untuk dibawa keluar ke pihak ketiga untuk cuba membantu masalah Cik Sofia. Sofia jelas? Jelas. Okey. Jadi sekarang kita akan mulakan sesi kita pada hari ini. Jadi boleh saya tahu apa yang ingin dibincangkan oleh Sofia? Saya ada masalah mengenai online class sebab saya sebagaimana yang Encik Asfar tahu, saya merupakan pelajar UPM. Jadi sekarang ni kan musim PKP, jadi saya terpaksa online class di rumah. Lepas menghadapi online kelas ni, saya banyak hadapi berbagai masalah lah. Contohnya macam line internet problem, suasana rumah yang tak sesuai lah untuk saya belajar. Lepas tu saya tak boleh fokus dalam online kelas. Lepas tu disebabkan masalah tu result saya pun makin teruk. Maksudnya lebih teruk berbanding SEM lepas. Contoh macam SEM first tu result saya kira okey lah, kira baik. Lepas tu sejak saya online kelas ni macam makin lama makin menurun. Macam tu. Okey. Jadi saya rasa Jadi saya rasa sedih dan agak kecewa lah bila saya tengok result saya tu. Okey, daripada apa yang Cik Sofia katakan tadi, Sofia mengatakan bahawa result keputusan peperiksaan Sofia makin menurun semenjak PKP ini kan, online class kan, berbanding daripada SEM 1, yang mana SEM 1 Sofia rasa SEM 1 result Sofia okey, tapi sejak online class ni
result Sofia menurun dan menyebabkan Sofia berasa sedih dan kecewa. Adakah ini betul? Betul. Okey. Jadi boleh saya mengetahui macam mana keadaan line internet di rumah Sofia? Macam adakah dia okey ke ataupun selalu tak okey ke, kadang-kadang saja? Di kawasan rumah saya ni, line macam line Maxis ke, line Celcom, dia macam line Digi semualah. Dia macam agak lambat. Jadi yang paling laju kat sini ialah Celcom dan Yes. Jadi di rumah saya gunakan Wi-Fi. Jadi Wi-Fi tu saya kongsi dengan adik-adik. Jadi bila kita guna tu, jadi semua tarik, adik tarik saya guna. Jadi dia agak lambat. Bila online kelas tu macam saya cik terkeluar daripada kelas dan terpaksa masuk balik macam tu. Okey, saya faham sebab disebabkan Wi-Fi yang Sofia gunakan ni dikongsi dengan adik-beradik, dia sedikit sebanyak memberi kesan jugalah kan kepada Sofia semasa online class. Kadang-kadang Sofia terkeluar daripada meeting tu, jadi macam terganggulah kan, dia tak smooth lah, dia tak lancar pembelajaran Sofia untuk online class. Sofia sedang pakai line apa di rumah? Saya pakai line Yes. Dalam sebulan tu dalam 130 gig macam tu. Jadi line Yes ni kiranya okey lah di kawasan rumah Sofia. Dia line Yes ni dia okey, cuma ada macam kalau hujan ke, kadang-kadang dia line teruk lah macam tu. Jadi boleh saya tahu di mana Sofia tinggal sekarang dan adakah di bandar ataupun di kampung? Untuk saya tahu persekitaran Saya tinggal di luar saya tinggal di luar bandar, saya tinggal di taman perumahan dekat Segamat. Okey, jadi saya boleh katakan yang bila kita tinggal di luar bandar ni, kita punya connection ni kan susah dapat. Sebab bila tengok balik macam kita ni, macam line ni memang susah sikit lah untuk memang susah lah untuk kita masalah yang susah nak dielakkan. Okey, jadi bagaimana dengan keadaan di dalam rumah Sofia? Adakah okey untuk Sofia belajar? Okey, untuk situasi dekat rumah saya rasa okey, cuma kita duduk kat rumah kan, jadi ada adik-beradik, ada anak buah, jadi adik pun masih ada yang kecil, adik masih yang kecil lagi. Jadi diorang pun kalau kita beritahu suruh diam pun diorang tak akan diam kan. Kalau nak nangis tu tetap menangis. Lepas tu saya pun kena tolong buat kerja rumah ke. Jadi masa tu pun saya macam bahagikan masa sebab utama tu sebab lain lah. Boleh Cik Sofia ulang semula apa Sofia katakan tadi? Okey, untuk situasi dekat rumah saya rasa okey je, tapi adalah pelbagai macam situasi yang tak boleh nak elak. Contoh macam saya masih ada adik yang kecil, ada anak buah kan. Jadi diorang kalau saya suruh diam pun takkan diam. So kalau nak nangis tu tetap nangis. Lepas tu dekat rumah saya kena tolong juga kan. Kena bagikan masa lah. Cuma time orang kelas tu mak ayah saya faham saya ada kelas. Jadi yang masalah tu cuma
saya tak boleh fokus mungkin sebab bising ke, mungkin sebab line. Jadi macam saya stres lah macam tu. Okey, saya pun dapat melihatlah bahawa Sofia ni ada ramai budak kecil dalam rumah kan, dan budak kecil ni pun dia dalam fasa membesar, jadi dia banyak ragam dia lah. So memang kita susah nak kontrolkan budak kecil ni. Jadi apa-apa pun perkara ini memang kita kena cuba bersabarlah bila untuk budak kecil ni. Sebagaimana dengan ibu bapa Sofia, saya rasa Sofia mempunyai support yang bagus daripada ibu bapa Sofia, kerana mereka memahami dengan situasi Sofia sekarang kan dalam keadaan kelas online ni. Okey, jadi apakah cabaran yang paling dirasai lah oleh Sofia sepanjang kelas online ni? Cabaran, untuk cabaran saya rasa cabarannya ialah nak menghadap online kelas yang kalau seminggu tu dalam sehari tu ada berapa kali online kelas kan. Lepas tu bila kita nak exam, test, quiz, kalau boleh saya kalau boleh nak lecturer bagi tahu lah awal-awal kalau test tu bila, so saya boleh standby lah ialah internet ke apa kan. Sebab kadang kalau guna wifi tu memang lambat sangat lah. Jadi kalau saya nak jawab exam tu memang tak boleh. Memang kalau nak login masuk ke guna Google Form ke memang tak boleh nak masuk. Jadi dia memberi masalah lah pada saya. Okey, jadi memang bila jadi macam ni kita pun macam nak tak nak kita kena inform jugalah lecturer kan apa masalah yang kita hadapi. Sebab macam kalau masa kelas fizikal kan kita kan datang kelas saja, boleh je dengar kan, tak ada masalah apa lain. Tapi bila nak kelas online ni kekangan yang paling besar adalah line internet kan. Jadi macam bila nak prepare tu dia jadi macam tak berapa lah, macam susah buat itu, susah buat ini kan sebab line internet tu. Okey, boleh saya tahu macam mana dengan pembelajaran Sofia? Adakah masih boleh catch up ataupun susah banyak tertinggal? Untuk pembelajaran saya setakat ni saya rasa agak problem jugalah. Sebab bila kelas saya tak boleh nak fokus. Lepas tu saya sebab online kelas ni lecturer akan record lecturer tu kan. Jadi bila saya nak buka balik video tu pun masalah juga. Bila saya nak rujuk balik ke bila saya tak boleh nak masuk kelas, saya rujuk balik kan video tu, tapi tak boleh nak buka sebab kan dia punya video tu record tu panjang dalam 1 jam lebih ataupun 2 jam. Jadi memberi masalah jugalah bila saya nak rujuk balik video tu. Okey, disebabkan bila kalau lecturer ni rekod video kan, dia mesti rekod sepanjang sesi kelas tu kan, yang mana mungkin dia ambil dalam setengah jam ke sejam ke 2 jam ke kan video tu jadi lama. So mungkin apa kalau dengan line internet Sofia yang kurang memuaskan ni, dia akan jadi slow jugalah kan. Even kalau kelas masa live tu pun tak boleh masuk, masa nak tengok balik ni pun mesti lambat juga kan nak tengok sampai habis tu. Betul. Sebab saya kena download dulu baru boleh tengok. Okey. Bila nak download tu pun jadi masalah juga kan, sebab jadi macam susah jugalah kalau kita nak catch up balik dengan apa lecturer dah cakap masa kelas kan. Okey, jadi buat masa ni Sofia dah pernah ada buat inisiatif sendiri ke untuk kelas online ni? Untuk inisiatif yang saya buat sendiri, mungkin saya beritahu kawan saya untuk menolong saya. Mungkin dalam cara tu
dapat membantu saya lah. Contohnya macam saya time exam ke test ke, saya pergi ke rumah dia untuk pinjam internet. Tapi saya rasa cara tu kurang efektif sebab saya pun tak nak membebankan dia kan. Dia pun ada online kelas dia sendiri. Jadi saya selepas saya pergi ke rumah dia tu, saya guna internet saya sendirilah lepas tu. Jadi untuk inisiatif yang lain pula, untuk melibatkan universiti, saya pernah memohon untuk balik ke college. Tetapi untuk sekarang ni kan kita ada PKP balik kan. Jadi had untuk pelajar balik ke U tu pun terhad mengikut kos lah. Jadi kos saya tu ada yang boleh balik, tapi kebanyakannya kos saya tu batch senior. Maksudnya batch atas saya yang boleh balik sebab dia orang kena gunakan lab dan kena berbincang lah dengan lecturer kan. Jadi sebab nak guna bahan laporan, betul nak buat lab pula. Jadi dia pihak U tu lebihkan senior lah untuk balik ke college. Okey, boleh saya ketahui lebih lanjut tak bila pihak universiti benarkan pelajar balik, tapi kebanyakannya untuk sesiapa yang ada lab, terutamanya kan macam senior Sofia kan ada lab untuk yang perlu balik ke kampus kan. Ada tak pihak universiti pun menawarkan kepada sesiapa yang ada masalah internet di rumah, macam kan kita kan belajar di rumah kan susah kan, jadi ada tak pihak universiti memberi kebenaran untuk pelajar yang ada line internet untuk pulang ke kampus? Ada ke? Untuk pelajar yang setakat saya rasa ada sebelum ni. Cuma dia terhadkan lah sebab tak boleh ramai kan. Masalah COVID ni belum selesai. Jadi universiti pun macam takut nak bagi pelajar balik ramai-ramai. Jadi saya rasa ada yang boleh balik. Mungkin dalam sekitar kawasan negeri yang tak banyak kes COVID. Okay. Sebab saya duduk kat Johor kan. Saya duduk kat Johor jadi jumlah kes tu agak tinggi. Okay, saya pun faham sebab yelah bila nak balik pun kena tengok tempat di mana kita datang kan. Bila Johor pun banyak kes, UPM tu di Selangor kan, dia Selangor pun banyak kes juga kan kebelakangan ni. Jadi memang susah juga kalau kita nak bawa balik semua orang ni, sebab kalau kita bawa balik je semua orang ni mesti berkemungkinan nak muncul kes pula dekat UPM kan. Jadi macam bila saya dengar inisiatif Sofia tadi untuk pergi ke rumah kawan kalau ada test ke untuk dapatkan internet dia kan, untuk kelancaran semasa test, itu inisiatif yang bagus jugalah oleh Sofia. Sebab yelah bila test ni kan hanya sekali je kan, bukanlah kita ambil bila kita nak kan. Adakah lecturer Sofia begitu? Dia mengikut masa dia ke ataupun fleksibel? Ikut masa. Kebanyakannya ikut masa lah. Okay, jadi saya rasa itu merupakan inisiatif yang bagus lah. Kalau ada test, kalau mungkin test ni kan sekali je kan, mungkin kalau keadaan terdesak mungkin cara itu boleh dilakukan oleh Sofia lah, kalau untuk pergi ke rumah kawan untuk mendapatkan line yang lebih bagus. Itu pun kalau kawan Sofia tidak keberatan lah untuk menerima Sofia di rumahnya. Okey, macam mana dengan nota? Adakah nota diberi oleh lecturer Sofia untuk belajar? Untuk UPM, lecturer akan bagi notes dekat Putra Blast, maksudnya UPM punya website untuk pelajar.
selain tu dekat WhatsApp Messenger, dekat Telegram pun ada. Okay, jadi kiranya sistem di UPM ni lecturer di UPM ni banyak medium lah yang digunakan oleh lecturer kalau nak sampaikan nota ke ataupun berita apa-apa untuk kelas Sofia. Macam begitu. Betul. Okey, jadi bila saya dengar cerita student kelas online ni kan, saya pun macam banyak dengar juga diorang pelajar-pelajar ni ada yang stres, rasa give up, rasa tak boleh nak teruskan. Boleh saya tahu kalau Sofia pun mengalami perkara yang sama? Untuk saya, disebabkan saya hadapi masalah internet, masalah nak kurang susah nak fokus, saya rasa stres tu makin lama makin bertambah lah. Jadi sebab saya pun tengok result saya pun makin lama makin rendah kan. Lepas tu saya jenis yang bila stres tu saya tak boleh nak senang nak tidur lah. Jadi saya terpaksa tidur lambat sebab saya tak boleh tidur. Macam tu. Ya, okey, sebab bila kita dah tengok keadaan result dah teruk ni, memang kita cuba nak usahalah kan untuk tambah baik kita punya markah tu. Jadi mungkin sebab Sofia pun cakap sampai nak kena berjaga malam, nak siapkan kerja, nak study kan, memang nampaklah kesannya online class ni. Sebab bila susah nak catch up, kita nak kena catch up sendiri apa yang diajar oleh lecturer tu, sampai kena jaga malam. Lepas tu nanti kalau nak kena bangun pagi esoknya kan dah kurang tidur kan, makanya stres Sofia bertambah dah macam tu. Okey, Betul. jadi boleh saya cadangkan satu perkara untuk Sofia? Boleh. Okey, boleh pernah tak Sofia pernah tak Sofia pernah usulkan untuk pulang ke kampus, tapi walaupun saya faham memang kes ni agak teruk kan, memang susah. Pernah tak macam bila keadaan mendesak sangat, ada tak kawan-kawan Sofia pun yang ada dengan yang hadapi perkara yang sama untuk berusaha untuk cuba pulang juga ke kampus? Kalau boleh usulkanlah ke pihak atasan di UPM ke. Untuk setiap universiti akan ada MPP, macam Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi MPP di UPM pun ada membuat satu macam Google Form lah untuk kita isi apa masalah kita tentang semasa online class. Jadi saya dan kawan-kawan saya pun banyak kali isilah. Setiap kali MPP edarkan link Google Form tu, kami akan isi. Cuma kami faham lah sebab pelajar dekat UPM pun bukan sikit, ramai. Jadi peluang nak balik tu pun memang nipis. Okey. Itu saya faham. Okey, macam mana pula dengan Sofia, adakah Sofia okey untuk cuba belajar sendiri ataupun Sofia perlukan juga bimbingan orang lain untuk belajar subjek yang Sofia ambil sekarang? Untuk SEM ni saya rasa kalau saya nak belajar sendiri tu sangat macam tak efektif lah. Sebab maksudnya tak berapa okey sebab saya ambil subjek yang melibatkan mengira, melibatkan macam praktikal punya subjek. Jadi bila saya belajar sendiri, dia lain tau bila lecturer ajar dengan kita belajar sendiri. Dia rasa macam kalau lecturer ajar tu faham, macam ni. Kalau salah pun boleh tanya, boleh kira kalau boleh berkomunikasi lagi lah dengan lecturer. Kalau kita belajar sendiri tu rasa kalau tak faham ni, macam mana ni kalau tak faham sesuatu benda tu. Jadi saya rasa kalau belajar sendiri tu masih boleh. Saya pun masih sebelum exam pun saya belajar sendiri.
ataupun saya tanya kawan-kawan saya. Tapi saya rasa lebih efektif kalau kita ada someone yang ajar. Okey. Okey, adakah lecturer Sofia baik hati ataupun macam fleksibel lah kalau Sofia cuba bertanya dia di luar waktu kelas, adakah lecturer Sofia okey dengan itu? Saya untuk yang tu saya rasa sangat bersyukur lah sebab lecturer di UPM, kebanyakan lecturer di UPM memang baik, macam memberi kerjasama dan sangat bertimbang rasa. Contoh kalau saya tak faham, lecturer pun cakap kalau tak faham boleh message, boleh email ke. Maksudnya lecturer memberi ruang lah untuk pelajar-pelajar bertanya lepas kelas. Tapi untuk pelajar pun kita faham lecturer tu bukan kita je yang kelas kita yang lecturer tu kena beri perhatian kan, sebab satu lecturer tu pun kelasnya agak banyak juga, saya faham tu. Jadi bila lecturer tu bagi macam beritahu, boleh tanya lepas kelas, boleh rujuk balik dekat lecturer kalau tak faham, boleh rujuk assignment. Jadi saya rasa sangat bersyukur lah mengenai lecturer yang ajar saya di UPM. Okey, daripada apa yang Sofia katakan tadi, saya dapat memahamilah yang lecturer Sofia semuanya baik hati dan memahami dengan keadaan student kan. Bila keadaan student dah macam ni, dia lecturer ni pun mungkin ini pun bukanlah satu masalah kepada pelajar saja, memang lecturer pun ada masalah yang sama kan, sebab kalau nak ajar online ni pun lecturer ni pun boleh ada masalah internet juga kadang-kadang. Jadi memang kalau nak tak nak pun lecturer ni kena fleksibel jugalah untuk dia dengan pelajar dia. Untuk kalau boleh luar kelas tu, kalau ada soalan tanyalah luar kelas kan. Kalau masa kelas tu tak boleh nak join. Okey, Betul. macam mana kalau saya mencadangkan untuk Sofia belajar secara berkumpulan dengan rakan-rakan Sofia, mungkin adakah Sofia rasa itu adalah tindakan yang efektif walaupun Sofia tak ada dengan rakan-rakan kan dekat satu tempat yang sama, tapi kalau dengan video call ke ataupun group call ke, adakah Sofia rasa itu tindakan yang efektif untuk Sofia? Saya rasa cadangan Cik Asfar tu mungkin boleh digunakan sebab tapi mengikut masa dan waktu yang okey lah, sebab line saya pun tak okey kan. Bila nak berbincang tu mungkin time tak ada kelas, mungkin time cuti ke, masa adik saya pun tak ada online kelas, jadi saya boleh gunakan internet tu. Untuk group discussion ni pun, setiap assignment pun kita ada group discussion kan, ada group kumpulan untuk setiap assignment. Saya pun banyak kali juga untuk berbincang secara online, macam guna video call ataupun guna untuk message. Kalau dah tak boleh sangat line saya tu, saya akan berbincang melalui WhatsApp je lah. Jadi lebih mudah macam tu. Okey, bila susah juga kan nak cari masa, nak cari waktu yang tepat lah kalau mana kita nak make sure nak bagi kelancaran kan, nak bincang, nak belajar tu. Okey, jadi kalau walaupun terpaksa chat ada dengan kawan-kawan, Sofia rasa komunikasi Sofia okey tak buat masa ni dengan semua kawan dengan lecturer? Saya rasa setakat ni masih baik, masih okey. Lecturer pun bagi macam dorongan lah untuk tidak berputus asa dengan cepat, walaupun saya banyak kali jugalah macam mengadu sebab saya ada masalah lain kan. Jadi saya rasa setakat ni komunikasi antara saya, kawan-kawan masih okey lagi.
Itu adalah satu situasi yang bagus. Sebab bila online class ni saya mengharapkan bahawa Sofia ni ada support sistem yang bagus lah, sebab ada bila dia jadi satu one way communication je kan. Kalau macam student dengan lecturer dengan student kan, kalau dapat yang mana macam pentingkan diri ke, yang bagi pressure ke kan, dia memang takut student ni lebih stres lah. Itulah yang saya lebih risaukan keadaan sekarang. Okey, jadi Sofia ada perkara lain ke yang ingin dikatakan? Adakah masalah yang tidak dibincangkan lagi? Saya nak tambah something. Saya rasa walaupun saya dapat macam support daripada kawan-kawan, lecturer pun bagi kerjasama, mak ayah pun bagi support kat saya. Saya rasa macam stress tu, kita kan dapat sokongan secara fizikal dengan dapat sokongan daripada secara online ni sangat berbeza rasa. Dia rasa macam kalau fizikal tu lagi lebih okey lah. Bila dapat macam, bila kawan-kawan cakap tak apa, jangan give up, jangan berputus asa cepat, still boleh boleh belajar lagi kan. Sayang kalau saya berhenti sekarang ni. Jadi memang kata-kata tu memberi efek lah, macam saya terfikir, boleh membuatkan saya terfikir yang kalau saya berhenti sekarang, apa yang berlaku kalau saya tak dapat kerja ke, ataupun saya dah nak masuk third year. Jadi kalau saya berhenti sekarang macam sangat rugi, sangat memberi macam membuang masa lah untuk yang semester lepas. Jadi saya rasa untuk setakat ni saya perlu mengawal stres tu. Stres, perlu pandai agihkan masa, dan perlu belajar lagi cara untuk study. Sebab untuk kita tengok balik video tu pun susah kan. Jadi saya rasa daripada bertanya kawan tu, saya boleh study balik. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan dari kata-kata Sofia tadi, memang walaupun dah dapat support pun, Sofia pun masih rasa kekurangan lah kan untuk study online ni, dengan stresnya, dan saya pun nampak Sofia pun cuba nak buat inisiatif untuk cuba catch up balik kan. Sebab dari segi tu saya pun macam nak bagi cadangan ataupun mungkin tips-tips kalau macam Sofia ni stres ke kan. Mungkin sebab kan walaupun kita tu kurang dekat rumah ni dengan stres belajar online, mungkin kalau nak cuba kurangkan stres tu, mungkin Sofia Sofia cubalah untuk bersenam di rumah ke. Kalau Sofia ada tak perlulah senaman yang kuat-kuat macam outdoor kan, senaman ringan je dekat rumah, tapi buatlah dalam 25-30 minit kan. Macam nak buat, tak kisahlah senaman apa, nak push up ke, nak sit up ke, nak skipping ke kan, kalau ada alatan untuk senaman sikit. Mungkin perkara itu boleh bantu Sofia lah, sebab senaman ni kan bagus untuk untuk kita handle stres kita. Mungkin dari segi pelajaran, saya pun merasakan dengan masalah lain Sofia sekarang, mungkin Sofia perlu bergantung kepada pembelajaran kendiri lah, belajar sendiri kan. Walaupun memang Sofia cakap itu susah, mungkin buat masa ni untuk cuba catch up tanpa mengharapkan internet Sofia yang kurang bagus ni. Mungkin Sofia kena belajar sendiri dululah, study dulu apa yang Sofia rasa Sofia okey. Kalau Sofia ada perkara yang Sofia tak tahu, mungkin Sofia boleh catat dulu ke apa yang Sofia tak tahu tu. Mungkin kalau ada masa, Sofia cuba untuk
cuba untuk bertanya dululah kepada kawan-kawan ke lecturer ke masa free lah nanti di luar. Adakah cadangan itu okey untuk Sofia? Saya rasa cadangan tu antara cadangan yang paling okey untuk saya praktikan sebab macam mana yang Encik Asfar cakap tadi, saya perlu macam bersenam, macam tak perlu nak bersenam secara ekstrim lah, maksudnya bersenam secara dalam rumah je. Mungkin saya boleh lari setempat ke ataupun boleh lompat bintang ke, lompat skipping kan. Saya rasa tu mungkin salah satu cara kurang berbanding cara tikas terhadap bila saya stres, jadi bila saya buat benda lain macam bersenam ke apa, jadi dia memberi ruang kepada saya untuk macam bernafas dan lebih bertenang sekejap. Jadi saya boleh fokus balik setelah tu untuk belajar. Saya nak tanya sekejap. untuk ni kali ni boleh ke untuk kita maksudnya kalau diselesaikan masalah Jasper? Okey, boleh. Kalau Sofia memerlukan perkhidmatan saya lagi untuk pada akan datang, kita boleh susun jadual kita untuk sesi akan datang. Kalau Sofia rasa Sofia perlukan pertolongan lagi ataupun Sofia rasa perkara ini tidak membantu, masih kurang membantu Sofia untuk selesaikan masalah itu, Sofia masih boleh datang ke sesi kaunseling ini untuk berjumpa dengan saya. Adakah Sofia jelas? Okey, saya jelas. Dan saya rasa saya mungkin akan datang lagi untuk sesi akan datang. Mungkin lah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya akan merumuskan bahawa Sofia ni ada masalah kelas online, yang mana perkara ini memang memberi kesan lah kepada Sofia ya, untuk bagi stres ke apa mungkin, dan juga saya pun telah cuba mencadangkan beberapa inisiatif untuk Sofia. Buat masa ini adalah untuk Sofia cuba bersenam dan melakukan pembelajaran kendiri dahulu. Okay, jadi jika perkara ini masih tidak berkesan, kita akan berjumpa lagi pada sesi depan untuk membincangkan perkara ini semula. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja. Saya pun nak ucapkan terima kasih untuk Cik Asfar sebab beri saya peluang untuk melibatkan diri dalam sesi kaunseling ini, dan saya rasa untuk sesi yang akan datang mungkin saya akan lebih terbuka lagi. Mungkin saya akan lebih bercerita lagi dengan lebih mendalam apa yang saya rasa. Jadi saya sangat saya rasa pilihan saya untuk datang ke sesi kaunseling ini sangat memberi manfaat kepada saya. Okey, saya pun nak cakap terima kasih juga kerana telah datang kepada sesi ini. Saya pun berharap yang Sofia lebih bersemangat lah, lebih ingin mencuba sesuatu supaya Sofia boleh selesaikan masalah Sofia ni dengan lebih mudah dan terancang lah, untuk supaya Sofia ni akan lebih sihat, lebih gembira untuk menghadapi online kelas ni. Okay, saya rasa itu saja sesi kali ini.
Jadi saya harap kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih juga Jasfa.